Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali Kak Siti ucapkan jutaan tahniah kepada yang telah lulus ujian Maksi dan yang tak lulus, insya-Allah jangan sedih. Ada sesuatu yang terbaik untuk awak dan masih banyak lagi pekerjaan yang awak boleh cuburi mengikut kelebihan yang awak ada. Okay, insya-Allah. Okey, jadi hari ini Kak Siti nak ceritakan ataupun berkongsi sedikit pengalaman tentang apa, bagaimana untuk kita interview temu duga, khususnya pendidikan lah. Kak Siti khususkan kepada pendidikan lah hari ini. Okey. Okey, yang pertama, ada beberapa perkara yang umum yang perlu kita tekankan bila kita temu duga. Okay, ataupun interview lah. Okay. Yang pertama, ada 4 benda yang Kak Siti selalu fokuskan. Yang pertama adalah dari segi pemakaian. Okay. Bila kita interview pendidikan, kita perlu tahu yang kita mula masuk kepada dunia pendidikan dan kita perlu mempunyai ciri-ciri ataupun penampilan seorang guru. Okay. Bagaimana seorang guru, cara seorang guru bercakap, bagaimana cara pemakaian seorang guru, bagaimana penampilan seorang guru. Okay. Yang pertama adalah dari segi pemakaian lah. Pemakaian sebenarnya dah digariskan dalam syarat-syarat untuk interview. Okay, yang pertama ni adalah dari segi kemas. Kemas bagi lelaki dan perempuan, kedua-duanya perlu kemas. Okay, sebagai contoh, yang lelaki perlu memakai kemeja, necktie dan kalau ada name tag, itu adalah satu kelebihan lah. Boleh je pakai. Kasut bertutup dan perlu ingatkan yang seluar dan juga kasut tu perlu warna hitam lah. Okay. Dan kalau boleh baju yang lelaki berkemeja tu pilih warna-warna yang soft. Warna putih ke, warna blue, baby blue ke, warna-warna yang soft je. Jangan pakai yang striking macam hitam, merah, blue, black. Tu tak berapa kena lah. Okay, yang perempuan pun macam tu juga. Pakai baju kurung, pakai sama ada pakai shawl ke, pakai bawah ke, tak kisah. Cuma kalau yang nak pakai shawl tu jangan terlalu nak pakai yang flowy-flowy. Pakai yang biasa-biasa je, asalkan kemas saja. Okay. Okay, lepas tu kalau untuk yang perempuan juga, kalau awak kata awak nak pakai makeup, boleh, tak ada masalah. Tapi tak payah heavy lah. Setakat lipstick je untuk menceriakan wajah tu. Okay, tu adalah dari segi pemakaian. Okay, sama, bekas kasut bertutup warna hitam. Okay, dan yang kedua adalah dari segi percakapan. Okay, sama ada awak interview secara alamanya ataupun manual, percakapan tu perlu jelas. Apa yang awak nak ceritakan, apa yang awak nak bagi tahu sebenarnya kepada penemu duga. Okay, benda tu sangat kena jelas lah dari segi lantunan suara. Okay, dan tersusun. Jadi kalau boleh, bukan kalau boleh lah, wajib lah. Sebelum awak buat rakaman video ataupun ada interview secara online dengan penemu duga, awak tulis apa sebenarnya awak nak bagi tahu. Okay, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi bila awak tulis, awak boleh praktis. Okay, janganlah main cakap je kan. Okay, praktis benda tu. Jadi nampaklah tersusun, tapi jangan pula sehingga menampakkan yang awak hafal skrip. Jangan macam gitu. Okay, maksudnya kena tahu apa yang awak nak cakap. Okay, selepas awak cakap benda ni, apa yang awak nak cakap selepas ni? Apa awak nak cakap selepas ni? Itu. Okay, yang ketiga adalah eye contact. Eye contact benda ni penting juga. Sama ada secara manual, alam maya ataupun awak nak buat video, benda tu penting. Sebagai contoh, eye contact ni awak perlu pandang mata kamera, pandang kamera. Okay. Supaya ketika awak bercakap dengan penemu duga tu, mata awak tak melilau ke atas, ke bawah, semua benda tu lah. Okay. Yang seterusnya adalah kalau boleh senyum. Senyum supaya nampaklah manis sikit kan, senyum. Dan setiap kali ajukan soalan, kalau untuk yang video call tu, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan, pada pendapat saya, apa, barulah bercakap. Okay, dan yang keempat adalah perkenalan diri. Okay, untuk memperkenalkan diri, benda ni adalah salah satu benda yang agak penting bagi Kak Siti, sebab melalui kita kenalkan diri ni, sesi perkenalan diri ni, kita dapat attract penemu duga soalan apa yang kita nak menjurus dia soal kita. Okay, sebagai contoh, kita tahu yang kita ada kelebihan dari segi contoh awak aktif bahas. Okay, sebagai contoh, awak aktif bahas. Jadi, awak boleh bagi tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh Kak Siti bagi tahu. Nama saya Siti Fatimah Azhara binti Ahmad Fikri. Saya berasal di Bacok, Kelantan. Saya bersekolah di SMK Badak. Okay. Saya telah
saya telah mengambil STPM pada tahun 2014 dan alhamdulillah saya mendapat keputusan yang cemerlang iaitu 4.0. Di samping itu juga saya merupakan pelajar yang aktif di sekolah kerana saya telah menyertai pelbagai aktiviti sebagai contoh aktiviti bahas, perdebatan ataupun pidato. Okey. Jadi bila awak kenalkan diri awak macam tu, dia tahu, oh rupanya student ni aktif di sekolah. Sebenarnya dia dah tahu dah result awak semua tu, awak aktif. Tapi bila awak highlightkan benda tu adalah macam remind dia balik, oh pelajar ni pelajar aktif ni. Oh pelajar ni pelajar yang bukan biasa-biasa ni. Dia ada kelebihan dia sendiri ni. Sebagai contohlah. Okey. Okey. Jadi untuk setelah itu mungkinlah memberi peluang kepada penemuduga tu untuk dia bertanya tentang kelebihan awak. Benda tu secara tak langsung dapatlah menarik dia menyoal kita perkara-perkara benda yang kita tahu. Benda yang kita biasa dengan diri kita. Tak tanya soalan yang susah-susah mungkinlah. Tu adalah antara trik dia. Macam yang Kak Siti pernah buat macam tu lah. Okey. Jadi tu adalah untuk perkenalan diri tu, benda tu penting lah. Dari situlah penemuduga tu dah mula boleh tahu dah awak ni macam mana. Cara bercakap awak ni macam mana. Awak ni boleh bercakap tak? Awak ni ada ciri-ciri seorang guru tak? Jadi untuk perkenalan diri tu cuba praktis. Tulis dulu apa yang awak nak bercakap masa perkenalan diri dan praktis. Praktis benda tu supaya awak boleh bercakap dengan bagus lah. Okey. Okey, yang seterusnya Kak Siti ada tengok dalam beberapa soalan untuk UPSI ke UPM, Kak Siti tak ingat. Okey, mungkin benda ni juga boleh digunakan untuk UU yang tak sediakan soalan-soalan ni. Okey, antaranya soalan yang ditanya adalah apabila situasi PKP, menghadapi situasi PKP, apakah kaedah yang sesuai digunakan sebagai guru? Okey, jadi benda ni sebenarnya awak dah boleh buat preparation, awak dah boleh tulis apa yang awak nak jawab. Sebagai contoh kalau awak tengok sekarang, cikgu-cikgu menggunakan media masa untuk mengajar. Jadi awak bagi tahulah yang menjadi seorang guru ni kita perlu mengajar ataupun memberi ilmu kepada pelajar walau apa sekalipun keadaan semasa. Walaupun sekarang musim PKP, tapi cikgu-cikgu tetap juga nak meneruskan memberi ilmu, berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar. Sebagai contoh, guru-guru boleh menggunakan aplikasi Google Meet, boleh menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram. Jadi situasi yang sebegini tidak menghalang guru-guru untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Tu awak kena create lah apa yang awak nak bagi tahu. Okey, yang kedua adalah tentang apabila guru dipersalahkan merotan pelajar, apa pandangan anda? Benda ni penting juga sebab pada satu ketika dahulu tentang isu merotan pelajar ni agak hangat jugalah kan. Okey, jadi awak kena tahu apa stand awak. Jadi cuma benda yang Kak Siti nak bagi tahu adalah guru memang tak boleh touch student, tak boleh sentuh student. Sama ada rotan ke, cubit ke apa tu bukan hak guru. Jadi mungkin awak boleh bagi tahu yang sebagai seorang guru ni, guru perlu banyak menggunakan psikologi di mana memberi nasihat kepada pelajar, bukannya terus menghukum pelajar. Tanya dulu apa masalah dia, apa perkara yang dihadapi sebelum sekiranya budak tu, student tu betul-betul dah memang banyak kesalahan, bukan tugas kita untuk rotan tapi serahkan kepada pihak pentadbir ataupun guru yang telah diberi tanggungjawab seperti guru disiplin. Maksudnya janganlah tiba-tiba awak bagi tahu, oh guru yang pelajar yang nakal ni, guru-guru boleh rotan je lah dia. Janganlah macam tu. Okey, yang seterusnya, apakah ciri-ciri guru yang terbaik? Okey, macam mana guru yang terbaik pada pendapat awak? Bagi tahulah, guru yang terbaik ni bukanlah guru yang mempunyai ataupun guru yang mempunyai wang ke ataupun kuasa ke, tak. Okey, ciri guru-guru yang terbaik adalah guru ni dia dapat memahami pelajar tu. Guru ni yang dapat memberi ilmu secara berkesan kepada pelajar tu. Apa ciri-ciri yang terbaik bagi awak? Cari jawapan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah bagaimana mahu hasilkan roh guru yang terbaik. Okey. Kadang-kadang dalam interview ni awak boleh macam jawab psycho sikit interview. Bukan psycho, maksudnya macam kita bermain dengan kata-kata. Sebab menjadi seorang guru ni, kita sendiri dalam diri kita ada roh seorang guru. Sebagai contoh, kita untuk menjadi seorang guru ni, kita bukan untuk menjadi kaya raya. Sebab dengan menjadi guru kita takkan menjadi orang kaya pun, tapi kita puas sebab kita dapat berkongsi ilmu dengan pelajar.
Kalau nak dibandingkan, masih banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang mempunyai gaji lebih tinggi. Tapi apabila kita menjadi seorang guru, kita akan puas apabila kita melihat pelajar-pelajar berjaya. Pelajar-pelajar masuk ke universiti dan mempunyai kerjaya mereka sendiri. Bagi tahulah macam mana ruh tu. Dan yang penting untuk interview ni, penginterview tu nak tengok kesungguhan kita. Sama ada kita bersungguh tak nak menjadi seorang guru. Okey, jadi masa kita bercerita tentang apa soalan-soalan dia tanya tu, kita perlu tunjuklah kesungguhan kita. Bagaimana kita, betapa kita naknya memberi ilmu kepada pelajar, walaupun kadang-kadang kita terpaksa menggunakan masa di hujung minggu, ataupun kita terpaksa menggunakan wang kita sendiri untuk membantu pelajar. Tu tak membantu atau tak menghalangkan seorang guru tu memberi ilmu mereka terhadap pelajar. Okey, bagi tahu macam mana dan tunjukkan kesungguhan yang awak betul-betul nak menjadi seorang guru. Okey. Dan ada juga beberapa soalan bahasa Inggeris. Okey, untuk soalan bahasa Inggeris tu awak kena jawab bahasa Inggeris lah. Dan prepare lah, maksudnya tulislah bahasa Inggeris apa yang awak nak bagi tahu. Contohnya yang ni, share about your learning experience. Why do you want to be a teacher? How did you know about UPSI ataupun UPM ataupun UKM? Why do you think we must choose you? Okay. Untuk soalan-soalan gini, prepare. Kalau untuk yang orang kurang sikit pandai bahasa Inggeris macam Kak Siti, kurang sikit, so tulis, hafal. Tapi masa bercakap tu tetap juga nampak biar benda tu natural, benda tu kita tak hafal skrip sangat. InsyaAllah kalau kita berlatih banyak kali, benda tu dengan sendirinya akan lebih mudah lah sebenarnya. Asalkan awak nak je benda tu, asalkan awak berlatih je benda tu. Okay. Dan okey, contohlah dia tanya, apakah kelebihan yang anda ada? Okey, Kak Siti tak pasti UPSI ke UPM yang nak awak tunjukkan apa kelebihan yang awak ada. Di situ ditulis contoh, awak pandai bermain muzik ataupun awak mempunyai kemahiran bahasa yang ketiga. Selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ada satu bahasa lagi yang awak pandai. Okey, kalau contoh awak tak ada sama kemahiran tu, contoh macam Kak Siti tak ada bahasa ketiga, tak ada, lepas tu tak pandai main muzik, tapi kita cuba cari apa kelebihan yang kita ada. Mesti ada lah. Okay. Sebagai contoh, kalau awak ni pandai berpantun, awak berpantun je. Kalau awak pandai bersajak, awak bersajak. Bagi tahu kelebihan awak apa yang awak ada. Dan bukan bagi tahu je lah, tonjolkan. Okay, sebagai contoh, kalau Kak Siti lah, Kak Siti akan, kan macam kita tak banyak sangat kemahiran yang kita ada. Okay, tapi berusaha. Contohnya Kak Siti akan bersajak. Contohnya Kak Siti akan bersyair. Kalau Kak Siti interview dulu, Kak Siti akan mengajar, bersyair, dan membuat iklan. Kalau Kak Siti dulu ada penemu duga tu minta Kak Siti buat iklan gaya Datuk Vida. So kita buat, jangan rasa malu. Buat je. Seolah-olah menunjukkan yang kita mampu buat apa sahaja. Sebab menjadi seorang guru ni tak boleh malu. Okey, dan ada beberapa perkara yang mungkin awak perlu cari jawapannya adalah tentang awak perlu mengetahui tentang universiti yang awak minta. Okey, sebagai contoh, untuk adik-adik yang minta universiti UPM, contoh UPM, apa yang awak tahu tentang kehebatan UPM? Sebagai contoh, awak tahu daripada senior awak dia cerita yang UPM ni merupakan satu universiti yang sedang rankingnya sedang naik. Dia mendapat tempat di Asia Tenggara. Nombor berapa ranking dia dalam Malaysia? Dia nombor 2 selepas UM. Okey, bagi tahu. Dan awak berminat. Kenapa awak berminat untuk menyertai universiti tu? Sebagai awak kena tahulah apa kelebihan dia. Sebagai contoh, kalau untuk UPM, sebab Kak Siti UPM, sebanyaklah Kak Siti cerita tentang UPM. Okey, kalau contoh UPM ni sebuah universiti yang banyak melakukan ataupun mencipta sesuatu benda yang baru, berinovasi. Jadi benda ni kita ceritalah kenapa kita nak pilih UPM. Mungkin bila kita masuk ke UPM, kita juga nak menyertai ataupun melibatkan diri untuk memberi sesuatu terhadap UPM. Tu kita nak menunjukkan yang kita ni bersedia untuk memberi apa saja sokongan kepada you, sekiranya universiti tu ambil kita sebagai student. Okey. Seterusnya, awak kena tahu juga tentang pengetahuan pendidikan abad ke-21. Okey, apa abad ke-21? Okey, dalam internet banyak, tapi secara ringkasnya Kak Siti nak bagi tahu yang pendidikan abad ke-21 merupakan satu pendidikan alaf baru
yang mempunyai dua hala, pembelajaran dua hala antara pelajar dan juga guru. Di mana guru ni tidak lagi seperti guru-guru dulu yang menggunakan kaedah chalk and talk. Tradisional lah, maksudnya cikgu mengajar, menerangkan, okey tak lagi. Sekarang memberi kebebasan kepada pelajar untuk melontarkan idea, memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka sendiri ilmu-ilmu tersebut. Okey. Dan abad ke-21 ni juga dia adalah untuk membantu pelajar untuk soft skill dia. Dari segi communication, dari segi kerjasama dia dengan pelajar lain. Benda ni kalau type je dekat Google banyak pasal abad ke-21. So benda ni awak kena tahulah sikit sama ada dia soal ataupun tak, benda tu adalah benda kedua. Tapi bila awak tahu tentang ilmu pendidikan, awak lebih yakin lah untuk menjawab soalan-soalan yang lain. Dan seterusnya, macam Kak Siti bagi tahu tadi, apa kelebihan yang awak ada? Okay, apa yang awak akan sumbangkan kepada universiti sekiranya dia memilih awak. So bagi tahulah, saya akan berusaha untuk menaikkan nama universiti. Saya akan menyertai pelbagai program. Tapi buat, maksudnya benda tu nanti buatlah benda tu kan. Okay. Dan kalau contoh dia tanya kenapa perlu saya memilih awak. Okay, benda ni sangat bagi Kak Siti satu peluang lah untuk awak promote diri awak. Bila kita interview ni kita perlu promote diri kita. Kita perlu tahu, kita perlu bagi tahu apa kelebihan kita. Okay, sebagai contoh, kenapa saya perlu pilih awak. Okay, jadi terima kasih Tuan. Sekiranya saya diberi peluang untuk menjadi salah seorang warga pendidik ataupun menjadi salah seorang pelajar dalam program pendidikan, saya akan berusaha untuk menyumbangkan segala kelebihan yang saya ada dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, saya mempunyai keinginan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang lebih berinovasi. Jadi saya akan membuka ruang ataupun membantu pelajar-pelajar saya nanti untuk menjadi seorang yang lebih kreatif. Saya akan berusaha untuk mencari ataupun mengaut sehabis mungkin ilmu yang berada di universiti untuk saya sumbangkan kepada dunia pendidikan kelak. So, bagi tahu benda tu. Okay. Dan cuba untuk macro teaching, Kak Siti tak pasti untuk melalui online ni dia ada ke tak. Tapi kalau Kak Siti dulu, macro teaching adalah benda yang wajib lah. Macro teaching ni kita berlakon mengajar. Okay, dari situ dia tengoklah macam mana kita guru kan nak menerangkan kepada pelajar. Boleh tak kita menerangkan kepada pelajar? Okay, macro teaching tu cubalah prepare juga. Kod-kod dia tanya ataupun dia nak ke macam mana. Okay, dan yang penting sebenarnya ikut syarat universiti tu lah. Universiti tu dia tetapkan macam mana interview yang dibuat tahun ni. Sebab tahun ni berbeza sikit pada tahun lepas. Okay, tu sahaja dulu untuk Kak Siti kongsikan. Kalau ada lagi nanti, insyaAllah kita akan cuba kongsikan. Dan okay, kalau ada yang terkurang daripada Kak Siti, minta maaf. Dan ini hanyalah sebagai satu perkongsian sahaja. Tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. Okay, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.